Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Atira dalam subjek Bahasa Melayu tahun 2. Tema pada hari ini adalah tema 8, Integriti, Unit 22, Anak yang Baik. Tajuk kita adalah Cerita Dino. Baiklah, cikgu nak kamu bersedia dengan dua buah buku ini, iaitu buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 dan buku Bahasa Melayu tahun 2, buku aktiviti Jilid 2. Baiklah, ini tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu Anak yang Baik, tema Integriti, Unit 22, Anak yang Baik, tajuk Cerita Dino, muka surat 64. Baik, buka buku kamu muka surat 64. Baiklah, sebelum itu, apakah integriti? Integriti ini bermaksud amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang tanpa kompromi, iaitu tanpa tolak ansur terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Baiklah, pada akhir pengajaran, apa yang kamu perlu dapat ialah yang pertama, memahami petikan yang dibaca dan yang kedua, mengenal pasti ayat majmuk yang terdapat dalam petikan. Baiklah, kita ulang kaji sedikit, iaitu cara mengecam ayat majmuk. Baiklah, ayat majmuk terdapat lebih dari satu ayat tunggal. Contoh, Ravi suka makan sawi. Ini adalah ayat tunggal yang pertama. Dan yang kedua, Ravi suka makan tomato. Ini adalah ayat tunggal yang kedua. Ayat majmuk ialah gabungan kepada kedua-dua ayat tunggal, iaitu ada lebih dari satu ayat tunggal. Contohnya di bawah ini, Ravi suka makan sawi atau tomato. Okey, atau ni apa? Baiklah, dalam ayat majmuk mesti ada kata hubung. Kita kena kenal pasti kata hubung yang terdapat dalam ayat. Contoh, kata hubung yang digunakan dan, sambil, tetapi, atau, supaya, kerana, lalu, apabila, manakala, maka, serta, hingga, sementara, walaupun. Dan banyak lagi kata hubung yang akan kamu pelajari selepas ini. Baiklah, cikgu teruskan. Okey, ini adalah cerita Dino yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita perlu, yang pertama, perlu membaca petikan ini terlebih dahulu. Membaca cerita ini. Baiklah, kita baca bersama-sama. Hai kawan-kawan, nama saya Dino. Saya anak bongsu dalam keluarga. Tetapi saya tidak manja. Ibu dan ayah mahu saya menjadi anak yang berjaya. Oleh itu, saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran. Ibu serta ayah pasti berbangga akan saya. Saya membuat kerja-kerja rumah tanpa disuruh oleh sesiapa. Setiap pagi, saya mengemas katil sendiri kerana tidak mahu menyusahkan ibu. Saya juga membasuh pinggan mangkuk selepas bersarapan, makan tengah hari atau makan malam. Saya sayang akan semua anggota keluarga saya. Saya sayang akan ibu, ayah, abang, kakak dan adik. Ini adalah petikan cerita Dino. Seterusnya, masih lagi di dalam buku teks kamu muka surat 64. Okey, apa cikgu ni berkata? Murid-murid, dengar dan ulang cerita Dino tentang dirinya. Cikgu harap kamu semua ikut teladan Dino. Baik, cikgu. Okey, tadi kita dah baca dah Dino ni macam mana. Jadi kita teruskan dengan kenal pasti ayat majmuk dalam petikan tersebut, dalam cerita tersebut. Baik, kita tengok perenggan yang pertama. Hai kawan-kawan, nama saya Dino. Okey, ada tak di sini kata hubung? Jika ada kata hubung, di sini adalah ayat majmuk.
Okey, di sini tak ada kata hubung. Jadi kita pergi ke ayat yang kedua. Saya anak bongsu dalam keluarga, tetapi saya tidak manja. Okey, di sini terdapat kata hubung tetapi. Saya anak bongsu dalam keluarga, tetapi saya tidak manja. Jadi ini adalah ayat majmuk. Okey, seterusnya perenggan yang kedua. Ibu dan ayah mahu saya menjadi anak yang berjaya. Oleh itu, saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran. Okey, di dalam ayat ini ada satu kata majmuk, ada satu kata hubung iaitu supaya. Okey. Dan ayat yang pertama ini adalah dan. Okey, ada dua kata hubung di sini. Yang pertama, ibu dan ayah. Iaitu ini adalah ayat majmuk. Okey, ayat yang kedua. Saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran, iaitu kata hubung supaya. Dan seterusnya, ibu serta ayah pasti berbangga akan saya. Serta juga merupakan kata hubung. Jadi ini adalah ayat majmuk. Ingat pesan cikgu, dalam ayat majmuk pasti ada kata hubung. Baiklah, kita teruskan kepada perenggan yang ketiga dan perenggan yang keempat. Saya membuat kerja-kerja rumah tanpa disuruh oleh sesiapa. Okey, di sini tiada kata hubung. Jadi terus kepada ayat yang seterusnya. Setiap pagi saya mengemas katil sendiri kerana tidak mahu menyusahkan ibu. Okey. Kerana mengemas katil sendiri kerana ini adalah kata hubung, tidak mahu menyusahkan ibu. Okey, ini merupakan ayat majmuk. Seterusnya, saya juga membasuh pinggan, mangkuk selepas bersarapan, makan tengah hari atau makan malam. Okey, atau juga kata hubung. Jadi ayat ini adalah ayat majmuk. Dan seterusnya, saya sayang akan semua anggota keluarga saya. Saya sayang akan ibu, ayah, abang, kakak dan adik. Okey, dan juga merupakan kata hubung. Jadi ayat ini juga merupakan ayat majmuk. Okey, cikgu harap kamu sudah faham setakat ini. Seterusnya, kita pergi kepada buku aktiviti muka surat 69. Dengar, sebut, kemudian tandakan right pada ayat majmuk. Okey, kita kenal pasti dahulu mana satu ayat majmuk. Ingat pesan cikgu, ayat majmuk ada dua ayat tunggal dan kata hubung. Kita tengok pada yang pertama, soalan yang pertama. Sekolah Seha akan mengadakan Hari Anugerah Cemerlang. Di sini ada terdapat kata hubung? Tiada. Jadi ini bukan ayat majmuk. Yang kedua, Cikgu Ramlah meminta murid-muridnya menyampaikan kad undangan kepada ibu bapa masing-masing. Ini ada kata hubung? Juga tiada kata hubung. Jadi ini bukan ayat majmuk. Seterusnya ayat yang ketiga. Ibu bapa serta penjaga diundang ke majlis itu. Okey, ibu bapa serta adalah kata hubung. Jadi ayat ini adalah ayat majmuk. Jadi tandakan right di situ. Yang keempat, murid-murid perlu menyampaikan beberapa pesanan kepada ibu bapa mereka. Di sini ada kata hubung? Tidak. Jadi ini bukan ayat majmuk. Dan yang seterusnya, ibu bapa perlu hadir lebih awal kerana banyak undangan pada hari itu. Kerana. Ya, kerana adalah kata hubung. Jadi ini adalah ayat majmuk. Dan yang seterusnya, nombor 6. Pada petang itu, Seha berjumpa dengan ayahnya lalu menyerahkan kad undangan itu.
lalu. Ya, lalu adalah kata hubung. Jadi ini adalah ayat majmuk. Nombor 7. Ayah Seha membaca kad itu dengan telitinya. Tidak, sebab tiada kata hubung di sini. Dan nombor 8. Dia berjanji akan hadir tetapi mungkin lewat. Ya, tetapi merupakan kata hubung. Jadi ayat ini merupakan ayat majmuk. Dan nombor 9, dia tidak dapat hadir awal kerana ada tugas di luar daerah pada hari tersebut. Ya, kerana. Kerana merupakan kata hubung. Jadi ayat ini juga ayat majmuk. Dan yang terakhir, Seha berasa gembira kerana dapat menyampaikan amanat Cikgu Ramlah kepada ibu bapanya. Kerana. Sama juga seperti di atas, kerana merupakan kata hubung. Jadi ayat ini adalah ayat majmuk. Baiklah, sekian itu saja daripada cikgu. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum. Terima kasih.